أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عظمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عظمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kelipan mata. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata alimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar anda pada pagi ini? Tolong tulis di ruangan komen, saya sihat Ustaz selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak jawapan ni simple tapi hebat. Yang paling penting ia mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bila mana Nabi ditanya berkenaan nasihat, Nabi kata zikrul maut, ingat mati. Maka apa khabar anda pada Yaumil Itsnin pada hari ini? Dan saya Alhamdulillah Al-Faqir Irwan Zahuri, Alhamdulillah masih lagi sihat. Selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, saya nak tanya apa khabar batin anda pada pagi ini? Dah sahabat-sahabat di Telegram juga. Dah kalau ditanya soalan begitu, dan saya yakin bahkan tak pernah ditanya pun kepada kita soalan sebegitu. Apa khabar batin anda pada pagi ini? Apa khabar rohani anda pada pagi ini? Apa khabar qalbi anda pada pagi ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau ada orang tanya begitu, maka jawab, Alhamdulillah Ustaz, batin saya sihat selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana fokus kita tuan-tuan nak mencari redha. Bila mana kita sebut nak mencari redha, perlu kita senantiasa merasakan bahawa mudah-mudahan kehidupan kita, sanubari kita, hati kita sentiasa Allah Ta'ala redha. Dalam keadaan pertama, kita berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ingat, Allah Ta'ala itu berada pada satu situasi yang apa sangkaan kita kepadanya. Yang walaupun dalam ilmu tauhid, Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita. Tak. Allah Ta'ala tak memerlukan kita, tidak. Allah Ta'ala tidak kurang dan tidak lebih di atas apa yang kita lakukan. Cuma dalam sebuah hadis kursi, bahawa aku ini di atas sangkaan hamba-Ku kepada aku. Apa yang kita sangka kepada Allah, maka itulah yang kita dapat. Maka tuan-tuan, kuatkan sangkaan bahawa hati kita mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala redha. Senantiasa Allah Ta'ala redha. Baik. Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Dan apa khabar batin anda juga pada pagi ini? Dan saya nak tanya soalan yang ketiga. Adakah anda bahagia pada pagi ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bila sebut kebahagiaan, sa'idah. Bila sebut kebahagiaan tuan-tuan, satu perkara yang bukan sahaja diidamkan oleh setiap hati-hati manusia. Namun kebahagiaan itu adalah satu impian, satu cita-cita dan satu pencarian yang sering dicari oleh setiap manusia. Jadi pada pagi ini saya bertanya khusus kepada tuan-tuan yang berada di Facebook page Irwan Zahuri.
dan juga yang berada di Telegram Khusyuk Israel, adakah anda bahagia pada pagi ini? Adakah anda bahagia pada pagi ini? Dan ingat, sebelum nak menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ingat ayat ataupun hadis yang saya baca tadi. Terjemahannya bahawa kita ini atas apa yang kita sangka Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau kuat sangkaan kita, insya-Allah Ustaz, hari ini saya bahagia. Kenapa kau boleh berkata begitu? Sebab kebahagiaan itu hakikatnya diberikan oleh Allah. Maka saya akan terus berpositif, baik sangka bahawa Allah Ta'ala akan berikan kepada saya kebahagiaan. Jadi, bila mana kita sebut bahagia, apakah cara-cara, 5 tips, 5 langkah yang perlu kita lakukan untuk meraih kebahagiaan? InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita akan dengar, kita belajar pada pagi ini, tips yang begitu mudah. Cuma bedanya, tulis di ruangan komen, benda ni, saya yakin antaranya perkara ni tuan-tuan dah pernah buat. Tetapi tolong jawab dahulu di ruangan komen, perkara yang kita dah buat dengan ilmu dan perkara yang kita pernah buat tanpa ilmu, agak-agak sama tak keyakinannya, kepercayaannya, impak dan kesannya? Tolong jawab di ruangan komen. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ya, tuan-tuan dah pernah buat. Pengalaman saya buat program interaktif Cinta Solat. Ada yang dah pernah buat solat sunat wuduk, contoh. Ada yang tak pernah buat. Dan yang dah buat tu pun kadang-kadang dia tak tahu sebabnya. Cuma dia diajar oleh guru, buat. Dia tak tahu hikmahnya. Dia tak tahu cerita di sebalik sirah yang berlaku. Bagaimanakah bermulanya solat sunat wuduk itu. Dan persepsi manusia itu mula berubah. Bila mana kita terangkan, sejarah solat sunat wuduk ni begini. Bila mana Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW menzarahi syurga Allah. Dalam sebuah hadis yang dirawikan daripada Bukhari. Kemudian ketika Nabi ziarah itu, Nabi dengar terompah kasut. Terompah. Bilal bin Rabah terompah yang dah berjalan ke syurga. Ditanya kepada Jibril AS, terompah siapakah itu? Maka berkata Jibril AS selaku mursyid ataupun guru yang memimpin Nabi untuk bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Berkata Jibril, itulah terompah Bilal bin Rabah. Itulah terompah Bilal bin Rabah. Bilal waktu tu belum wafat lagi tuan-tuan, tapi terompah dah masuk syurga dulu. Dan tuan-tuan maklum, bila Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, selepas daripada seminggu, Nabi cari masa dalam Sahihul Bukhari, sebelum waktu subuh, dia jumpa Bilal, dia tanya, ya Bilal, apakah amalan yang menyebabkan banyak kelebihan yang Allah Ta'ala beri dekat engkau? Maka Bilal ni jenis tawaduk, kan anak murid Nabi. Ya Rasulullah, tak ada amalan yang khusus pun aku buat. Nabi tekan lagi, mana mungkin, sedangkan terompahmu telah masuk ke syurga dahulu. Maka berkata Bilal, ya Rasulullah, setiap kali aku mengambil wuduk, maka terompah tu tak pernah kering sehingga aku melakukan solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Bermakna lepas dia ambil wuduk, lepas tu kan dia pakai terompah, kasut tu lah, slipper tu lah. Lepas tu, bila kasut tu masih lagi basah, tak kering lagi, Bilal bin Rabah dah melakukan solat sunat 2 rakaat. Yang dinamakan oleh ulama solat sunat wuduk. Jadi gambaran yang hamba nak beri faham, mentaliti manusia itu berubah tuan-tuan secara automatik. Sebelum dan selepas. Dia dah buat tapi tak tahu cerita. Dan dia dah buat selepas mengetahui cerita. Nescaya perbedaannya begitu besar. Jadi pada hari ini kita nak bincang berkenaan 5 bekalan untuk meraih kebahagiaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tulis di ruangan komen. Sahabat-sahabat yang berada di Telegram, boleh tulis juga di mana-mana buku nota. Apakah 5 bekalan, 5 perkara yang perlu kalian miliki. Dan saya ulang balik, ada di antaranya tuan-tuan dah buat. Cuma perbezaan, buat dengan ada ilmu dan buat dengan tak ada ilmu, 2 benda yang berbeza. Buat dengan faham hadis, buat dengan tak tahu hadis, kualitinya berbeza. Buat dengan tahu hukum hakam dan buat dengan tak tahu hukum hakam, tak sama. Apatah lagi tuan-tuan, buat dengan penuh yakin
berbeza dengan buat saja-saja buat, maka dua benda yang berbeza. Baik. Dirawikan daripada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Tulis. Dirawikan daripada sahabat Allah bin Umar bin Al-Ash. Dia kata apa? Khamsun, 5 perkara. Man kunna fihi, barang siapa yang adalah padanya nyaman tu, orang tu 5 perkara. Sa'ida fid dunya wal akhirah. Nescaya dekat dunia dia bahagia, dekat akhirat dia bahagia. Dekat dunia dia bahagia, dekat akhirat dia bahagia. Dekat dunia dia bahagia, dekat akhirat dia bahagia. Apa dia? Tulis yang pertama. Awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama tulis. Tuan-tuan dah buat, tapi buat dengan ilmu tak sama dengan tanpa ilmu. Yang pertama, apabila dia menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun dia sebut saja daripada waktu ke waktu, waqtan ba'da waqtin, setiap masa lidah dia dibasahi dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, bukan Muhammadan, Muhammadun. Ingat dah? Kitab ni betul. Cuma kadang-kadang kita salah sebut. Ingat kaedah. Kalau yang ada anna wa ashhadu anna, baru baca Muhammadan. Wa ashhadu anna, ada depan dia ada anna, harfun nawasikh, baru baca Muhammadan. Kalau tak ada anna, la ilaha illallah, dia terus masuk Muhammadun. Baik. Maka kata Abdullah ibn Umar, dia kata, barang siapa yang membaca daripada semasa ke semasa, waktu ke waktu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sa'ida fid dunya wal akhirah. Tuan-tuan, bahagia orang ni, bahagia dunia, bahagia akhirat. Masalah sekarang ni ialah, isunya, adakah pertama kita buat ke tidak? Dah? Kadang-kadang kita ni dari dulu sampai sekarang mencari jalan kebahagiaan yang tak diketemui. Mencari jalan cara bahagia dengan cara yang tak pasti. Mencari jalan bahagia yang kadang-kadang kita tak yakin boleh pergi. Sedangkan telah diajar para as-sahabah oleh Nabi SAW. Dah? Siapa yang betul-betul nak bahagia, daripada waktu ke waktu banyakkan baca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cuma kadang-kadang saya baik sangka ada di antara kalian yang dah buat. Ustaz, saya tak tinggal zikir ni. Hari-hari saya baca pagi, petang, siang, malam. Kalau setakat 10,000 tu, normal lah Ustaz, bukan nak riak. Tapi saya nak cari jalan lagi. Kenapa masih lagi tak bahagia? Dah. Kadang-kadang masih lagi. Tuan-tuan, boleh tak saya tanya dan tuan-tuan jawab di ruangan komen. Illa malaikat sahabat yang berada di Telegram, mereka nak typing tak boleh lah. Baik. Soalan saya ialah, tuan-tuan, tempat bahagia tu di mana? Dah? Tempat bahagia tu di mana? Di manakah tempat untuk merasai bahagia? Adakah di matanya ke? Atau di tubuh badannya ke? Atau di akalnya ke? Dah macam cerita Piramli pula. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Di mana tempat rasa bahagia? Terima kasih Nia Azmaniah. Terima kasih Kak Ramlah Omar. Terima kasih Zainah Kadir. Kak Lili tadi saya nampak juga membantu juga untuk komen. Terima kasih tuan-tuan kepada yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Baik, dengar dengan baik kunci dia. Bahagia tempatnya di hati. Betul Mak Hafizi. Bahagia tempatnya di hati. Jadi maknanya, kalaulah kita berpandukan apa yang diajar oleh Abdullah bin Umar, salah seorang anak murid Nabi SAW, kalian nak bahagia, banyakkan membaca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ba'da waqtin ba'da waqtin waqtan ba'da waqtin, daripada masa ke semasa. Tapi yang bagaimana? Tuan-tuan, yang dibaca di lidah, waktu yang sama, yang dihadirkan tafahumnya, yang dihadirkan maksudnya, yang ditasdikkan perkataannya di hati. Ingat,
yang dah berzikir begitu lama, tiba-tiba masih lagi tidak merasai bahagia, kuncinya mudah. Kesilapannya terang lagi nyata. Tuan-tuan hanya berzikir di lidah. Maka lidahlah yang bahagia. Jelas ke jelas ni? Tuan-tuan hanya berzikir di lidah, tidak berzikir di hati juga. Sedangkan kalau kita rojok kitab Al-Askar, nama pun tajuk zikir-zikir Nabi SAW. Dalam kitab Askar jelas Imam Nawawi menyebut, az-zikru yakunu bil qalbi. Zikir itu adalah ia di hati. Inilah kegagalan kebanyakan mereka-mereka yang join program saya, kesilapan yang mereka buat dulu. Patutlah ustaz, betul lah. Dan selama ni saya berzikir cuma di lidah. Tak pernah pun berzikir di hati. Sedangkan konsep yang awal, az-zikru yakunu bil qalbi. Lepas tu, wa yakunu bil lisani, baru zikir itu dekat lidah. Wal afdalu minhu, yang paling power tuan-tuan, bil qalbi wal lisani jami'an. Lidah, hati, jalan sekali. Ni zikir yang paling power. Lidah, hati, jalan sekali. Persoalan yang berbangkit, bila mana Abdullah bin Umar mengajar kita, kamu nak bahagia, bacalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Adakah cukup dengan kita baca di lidah? Cukup? Tak cukup. Sebab bahagia tempatnya di hati. Maka hati itu perlu dihidupkan dengan zikir juga. Macam khusyuk lah. Khusyuk tempatnya bukan di akal. Akal itu tempat menarik ilmu untuk menterjemahkan ia dan dihantar cahayanya itu, nurnya itu kepada hati untuk diserapi. Maka ketika itulah hati dapat merasai khusyuk yang begitu besar. Sebab tu kegagalan kalian dan saya dulu, sama juga kita biasa gagal. Saya dulu sama mencari khusyuk di akal, tak jumpa tuan-tuan. Lepas kita belajar dengan guru-guru, belajar dengan para ulama, belajar dengan para masyayikh, baru kita sedar khusyuk tempatnya di hati. Maka apakah perkara yang perlu kita lakukan? Apakah amalan yang menghidupkan hati? Apakah amalan yang menghidupkan hati? Ni fokus kita. Jelas? Jadi kalau kalian betul-betul nak bahagia, banyakkan berzikir, tapi bukan semata-mata di lidah. Itu yang pertama. Terima kasih pada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Baik. Yang kedua, yang pertama tuan-tuan dah buat, tapi boleh jadi teknik tu tidak mencapai kepada kaedah yang begitu tepat sehingga menghasilkan manfaat. Jadi upgrade. Kalau selama ni tuan-tuan dah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, waqtan ba'da waqtin, sekarang ni upgrade cara. Macam mana ustaz nak upgrade? Kami tak pernah belajar, insya-Allah dalam program interaktif Cinta Solat memang bab ni tuan-tuan kami ajar. Dalam program ICS yang akan berlangsung Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Seminggu program. Ustaz, wow, kami kerja, jangan risau. Sabtu, Ahad, full day. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, malam sahaja. InsyaAllah, tuan-tuan ada masa boleh belajar. Benda ni lah antara benda yang kami nak bantu tuan-tuan memahami. Agar zikir itu betul-betul memberi kesan. Cabar diri tuan-tuan. Saya selalu ulang perkataan ni. Kalau tuan-tuan dah buat cara tuan-tuan selama ni tak memberi kesan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan dah berzikir dengan begitu lama, selama ni tak memberi kesan dan tak berkesan pun, cuba ikut cara saya. Dan cara saya bukanlah cara saya, cara ulama'. Dan kita membawa dalil daripada kitabnya, daripada rujukannya, daripada penafsirannya. Bukan cara saya. Tapi bahasa dipanggil bahasa mudah lah. Kalau tuan-tuan dah buat cara tuan-tuan tak jadi, why not? Kenapa tidak beri peluang untuk ikut cara saya? Ini antara modul yang kita akan belajar dalam program interaktif Cinta Solat. Bagaimana zikir, lidah dan hati. Habis yang pertama. Baik, yang kedua. Nak bahagia kan? Ini bekalnya. Wa idzab tuliya alaihi bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Kata Abdullah bin Umar bekal yang kedua. Yang ni tuan-tuan dah buat, tapi saya ulang. Buat dengan ilmu dan buat dengan tanpa ilmu tak sama. Hari ni kita dengar satu kalam daripada as-sahabah.
Kamu nak bahagia, ni bekal yang kedua jangan tinggal. Apa dia? Wa idza batuliya, dan apabila jika kamu menerima bencana, dah. Jika kita diterima bencana, ujian, qala, maka berkatalah kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Secara teorinya, tuan-tuan dah tahu, bila kena ujian, bila kena bala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, selesai. Teknikal tuan-tuan dah buat. Hari ni kita masuk kepada praktikal ilmu. Apa dia? Praktikal ilmu. Tuan-tuan, sesuatu perkataan tidak akan memberi kesan yang begitu maksima bila tuan-tuan tak faham makna. Saya ulang balik, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Sesuatu kalam, tak kiralah kalam Arab ke, kalam Melayu ke, tidak akan memberi kesan kepada diri, rohani, darah dan daging kalau, ada kalau dia. Antaranya kalau kita tak faham makna. Ini punca yang paling jelas. Sebab kalau tuan-tuan buka Google, contoh, Google lah paling mudah. Nanti kalau suruh sarankan cari kitab-kitab ulama', susah nak cari, Google. Tuan-tuan boleh buka, apakah amalan-amalan yang menghidupkan hati. Buka. Maka, tuan-tuan tak akan jumpa melainkan antara jawaban yang sama, baca Quran faham makna. Baca Quran faham makna. Baca Quran faham makna. Bermakna, setakat baca Quran dia tak menghidupkan hati, tetapi dengan memahami makna, memahami maksud, memahami rahsia, memahami apakah terdapat di sebalik daripada kalam-kalam Allah yang begitu hebat, antaranya apa? Faham makna. Kalaulah saya tanya pada hari ini, tuan-tuan, saya yakin ramai akan menjawab dengan jawapan yang kurang tepat. Dengan tidak nak merendahkan tuan-tuan, sebab tuan-tuan sama macam saya dulu. Dulu kalau saya tak mengaji pondok, saya rasa saya sama kot macam tuan-tuan. Bahkan boleh jadi saya lebih teruk daripada tuan-tuan kot. Sebab tuan-tuan mengaji. Saya ni tak mengaji sangat. Tapi Alhamdulillah, dengan berkat Allah Ta'ala pilih saya, bagi peluang sikit, Tuhan bagi peluang duduk di pondok belasan tahun, kita memahami. Patutlah. Kenapa bila orang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dia betul-betul tak berkesan. Sebab apa? Dia tak faham makna. Dan saya tak akan tanya pada pagi ni tuan-tuan, sebab bila saya buat program interaktif Cinta Solat, dengar dah sejarah sahabat-sahabat di Telegram Khusyuk Israel. Setiap kali saya buat program ICS, setiap kali saya tanya kepada peserta, tuan-tuan, boleh dikatakan peratusan 90% menjawab dengan kurang tepat. Mereka hanya menterjemah makna dan mereka tak tahu pun rahsia-rahsia makna yang paling tepat. Mereka tak tahu pun makna yang bukan kata mereka salah di begini. Saya nak betulkan anggapan tuan-tuan. Bukan bermakna kalau tuan-tuan menterjemah tu salah. Cuma saya nak bagi faham. Kan tadi penjelasan sesuatu ayat itu bila mana kita betul-betul memahami maknanya. Saya cabarlah tuan-tuan. Tuan-tuan buka Google. Sebab Google lah yang paling cepat untuk tuan-tuan semak. Walaupun dekat Google tu bukan semua betul. Macam-macam fahaman ada. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Qadariyahnya, Wahabiyahnya. Macam-macam. Tetapi sekurang-kurangnya kita tak boleh nafikan dalam Google ada yang tepat. Walaupun kita tak mengatakan bukan semua tepat, tetapi kita tak boleh menafikan ada yang tepat. Tuan-tuan buka Google. Tuan-tuan buka, apakah makna la haula wala quwata illa billah yang lebih tepat. Nanti dia akan bawa beberapa pendapat. Pendapat Abdullah bin Abbas, pendapat daripada para as-sahabah. Kalau tuan-tuan baca, tak samalah macam yang aku hafal sebelum ini. Ini buktinya. Sebab tu kenapa kita masih lagi tak bahagia. Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dalam keadaan kita tak faham pun apakah maksud tersirat daripada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan waktu kena bala itulah, waktu kena bencana itulah orang yang betul-betul nak rasai bahagia. Dia kena bala ni, gedebang, kereta kena langgar, gedebang, jatuh bilik air.
bala kan, ujian kan. Dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ramai yang tak tahu makna yang sebenar. Allahu akbar. Jadi saya simpan dulu. Bukan saya tak nak cerita. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita makna yang sebenar, saya kena gunakan whiteboard supaya tuan-tuan nampak jelas. La tu apa dia, haula tu apa dia, wala tu apa dia, quwata tu apa dia, mana yang mahzuf, mana yang hilang, mana yang perlu kita bawa datang. Kena belajar benda ni supaya bila tuan-tuan baca je la haula wala dengan maksud yang lebih tepat, perasaannya berbeza. Ada tak circle-circle kita yang berubah? Cuba jawab di ruangan komen sebentar supaya yang lain boleh tengok secara live. Mereka yang tak pernah join ICS, mereka boleh tengok secara live antara result yang saya boleh buktikan. Sahabat-sahabat circle saya, cuba tolong bantu jawab di ruangan komen. Dan yang lain boleh tengok dan baca. Apakah perasaan kalian selepas daripada kalian belajar, bila saya huraikan berkenaan la haula wala quwwata illa billah dengan makna yang lebih tepat, makna yang lebih mendalam, makna yang lebih memahamkan. Oh, patutlah bila mana kita kena bala, kita kena baca ni. Patutlah bila mana kena ujian, kita kena baca benda ni. Sebab ini maknanya. Peserta ataupun circle saya yang dah masuk program saya berbelah-belah kali tu, cuba jawab di ruangan komen. Kalau tak ada pun tak apa, insya-Allah. Kalau tak ada tu bermakna saya menipu. Saya menipu. Betul. Kalau ada, tolong bantu saya. Allahu Akbar. Tiada kata terucap, hanya tangisan. Ni daripada Kak Norani Yusof. Awal circle lama, kita dah belajar dengan saya hampir 2 tahun. Alhamdulillah, saya memberi kesan. Terima kasih Nur Lili. Nur Doha, betul, deep rasa diri tak ada apa-apa. Ni selepas mereka belajar makna sebenar la haula wala quwwata illa billah. Siapa lagi? Ba'da Nur Doha. Ahlan wa sahlan Khatijah Hawang. Ya Ustaz, segalanya dengan izin Allah. Siti Zubaidah bertambah pening dengan ilmu yang Allah permudahkan, jangan persulitkan, sempurnakan dengan kebaikan. Bagus. Nur Hayati terasa kerdil sangat. Tengok. Rasa diri tak ada apa-apa. Nur Aisyah tak boleh nak ungkapkan dengan kata-kata. Bila faham dah dapat rasa perubahan dalam hidup. Tahniah. Ni daripada Tuan Haji Yusof Mahmud. Alhamdulillah, tenang jika ada masalah. Betul. Maka betulkan Tuan Haji Mahmud rasa dekat sangat dengan apa yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Umar. Kalau kamu nak tenang, kamu nak bahagia, waktu kena bala, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam keadaan kalian memahami makna yang sebenar. Nur Hashimah Syauqina terasa diri lemah. Bagus. Badrul Syam sangat power ilmu yang ustaz, sangat beri kesan yang pasti keluar air mata. Tuan-tuan, saya baru baca lebih kurang 7-8 komen. Kalau saya baca semua, rasa tak mengaji kita pada pagi ini. Makna hilang rasa perakuan diri. Tak dapat nak diucapkan tahniah. Abdul Aziz, tiada kemampuan, segala terjadi atas izinnya. Ni matlamat-matlamat yang saya nak campaikan kepada tuan-tuan. Zaitun Adam, dia kata apa? Memberi kesan, tak tahu nak jelaskan ustaz macam mana. Cukup terkesan, diri tak ada apa-apa. Tuan-tuan, saya bawa result secara live pada pagi ini. Bagi mereka yang betul-betul memahami apa yang saya bantu mereka, hakikat ilmu tu daripada Allah, saya yang bantu mereka untuk memahami ilmu begini. Tu Nia Azmaniah, mulai mampu untuk buang rasa keakuan diri. Jadi maknanya betul kan? Kepada mereka yang dah jawab, cuba flashback balik. Waktu kejahilan dulu. Tak nak sebutlah kejahilan. Waktu tak tahu dulu. Waktu dulu-dulu lah sebelum masuk program ICS. Waktu dulu tuan-tuan sebut la hawla wala quwwata illa billah. Sama ke tidak dengan sekarang bila mana tuan-tuan menyebut la hawla wala quwwata illa billah? Tolong bantu saya jawab secara live untuk kalian mengetuk hati-hati mereka yang lain ni. Untuk kalian mengetuk pintu hati-hati mereka yang lain. Supaya saya nak gambarkan
Bukan salahnya baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billah. Yang salahnya kita tak faham makna yang sebenar. Sebab tu masih lagi tidak merasai bahagia. Sebab itu masih lagi tidak merasai ketenangan. Dah, tolong jawab pula bagi yang dah jawab tadi. Nur Hayati kata sangat berbeza. Dulu bila waktu tak belajar, Syuk Ahmad semestinya berbeza. Syukur. Yang lain, ICS terbaik. Banyak, apa tu, laju sangat ni. Banyak penjelasan terjelas. Tahniah. Hak Allah Ta'ala beri. Saya khadam sahaja. Mahani Agam sangat mendalam makna hingga terasa diri kosong, tak ada apa-apa. Saya ikut MBS finale, alhamdulillah banyak rasa diri tak ada apa-apa. Mulyati, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi kesimpulannya, terima kasih Aisyah, merasai sangat hidup berbeza. Kesimpulannya, amalan ni tuan-tuan dah buat. Tuan-tuan dah buat. Cuma kenapa masih lagi tak merasa bahagia? Kenapa masih lagi tak merasa tenang? Tuan-tuan buat bukan dengan kualiti yang hebat. Itulah perkara yang perlu diperbaiki. Dan sebelum ni baca tak rasa apa-apa, berbanding sekarang Abdul Aziz, tahniah. Tuan-tuan, berapa banyak saya bawa secara live. Hajah Roslina Mak Jani sekarang ni rasa kerdil sangat. Tuan-tuan, ini semua result yang saya hasilkan dengan izin karunia rahmat daripada Allah. Yang saya nak gambarkan, tuan-tuan juga boleh capai. Sahabat-sahabat yang berada di Telegram Khosyok Israel, kalian juga boleh capai bila ada ilmu ini. Nurul Sarah tak sama, dia kata. Dah? Sekarang sangat terkesan pergantungan semata-mata kepada Allah, berserah sepenuh kepadanya. Alhamdulillah Nurul Sarah, tahniah. Jelas. Jadi fokus kepada bekalan tadi. Jadi kata Allah Ibn Umar, kamu nak bahagia kan? Kamu nak tenang di dunia dan akhirat kan? Jangan tinggalkan baca. Kalau ketika diuji dengan bala, diuji dengan ujian, diuji dengan bencana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi baca yang bagaimana? Tuan-tuan, baca dengan maksud yang tepat sehingga kefahaman itu membawaki kepada kefahaman yang hebat. Jelas? Baik, itu poin yang kedua. Kita masuk pula bekalan yang ketiga. Wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati. Baik. Yang ketiga ni sama juga tuan-tuan dah buat. Cuma nanti saya akan bantu prosesnya. Bagaimana nak pertingkatkan kualiti. Itu sahaja. Kereta dah lama, kalau tuan-tuan tak polish, color dia mati. Walaupun asal beli cantik. Amalan kalau tak polish, lama-lama dia gelap. Baik. Yang ketiga tulis, wa idza u'tiya ni'matan. Dan apabila diberi akan engkau satu nikmat. Allah Ta'ala beri nikmat. Tuan-tuan, ilmu juga nikmat. Apa benda nikmat? Sihat juga nikmat. Boleh melihat juga nikmat. Maka apabila diberi kepada engkau akan anugerah ataupun nikmat, maka kau bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran atas niat bersyukur li ni'mati, atas nikmat yang dianugerahkan. Baik. Yang ketiga, saya yakin, saya baik sangka amalan ni tuan-tuan dah buat. Waktu dapat nikmat, tuan-tuan akan baca alhamdulillahirabbil alamin, syukur ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur ya Allah. Baik, tahniah. Satu. Cuma yang kedua, kenapa masih lagi tak bahagia? Ini persoalannya. Kenapa masih lagi tak tenang waktu diberi nikmat? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Walaupun tuan-tuan dah ikut apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW, tuan-tuan dah ikut apa yang disandarkan, apa yang diajarkan, apa yang disabitkan oleh para as-sahabah. Selepas daripada didikan Nabi SAW. Namun persoalan makin timbul. Kenapa masih lagi tidak bahagia? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa masih lagi tak tenang? Tuan-tuan, jawabnya, adakah kita membaca zikir itu alhamdulillah dengan memahami mafhum yang sebenar? Sama juga. Okey. Bila sebut mafhum ni, saya buka lah, yang ni saya bagi. Sebab dia huraian dia tak panjang sangat. Bila sebut alhamdu, segala puji itu, ingat kaedah. Bila sebut alhamdu, macam mana tuan-tuan nak rasa dengan perasaan yang betul-betul?
supaya kita rasa bahagia dengan nikmat. Sebab bila sebut alhamdu itu terpecah kepada 4. Pertama, puji Allah bagi Allah. Allah memuji Allah. Yang kedua, alhamdu juga pujian Allah kepada makhluk. Allah puji makhluk. Pecahan puji ni. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Yakni makhluk puji Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 3. Dan yang keempat, makhluk puji makhluk. Makhluk memuji makhluk. Comel dapat kereta ni. Syukur, Alhamdulillah. Contoh, okey. Tuan-tuan dah baca dah ni. Alhamdulillah, tuan-tuan dah baca. Tapi kalau tuan-tuan tidak memahami asas yang 4 ni, tuan-tuan tidak akan tahu mengembalikan puji itu ke mana. Alhamdulillah, bermula segala puji itu sabit bagi Allah. Alhamdu sama ada Allah puji Allah, atau alhamdu Allah puji makhluk, atau yang ketiga makhluk puji Allah, dan yang keempat makhluk puji makhluk. Keempat-empat ni jawapannya kembali kepada siapa? Ni kunci dia. Keempat-empat ni jawapannya sabitun lillah. Ni kalau belajar bahasa Arab, alhamdu, asalnya ada perkataan tu, bukan asalnya. Dekat antara alhamdu, dekat tengah-tengah tu ada satu perkataan yang kita boleh bawa datang. Dipanggil sabitun ataupun kainun. Ni kalau orang mengaji bahasa Arab. Dipanggil khabar muqaddam. Sebab khabarnya itu, tempat khabarnya diduduki oleh jar majrur atau zaraf mazruf. Dah pening dah tu, pening dah. Baik. Maknanya begini. Kalau kita nak baca tuan-tuan, dia alhamdu kainun lillah ataupun alhamdu sabitun lillah. Bermula segala puji itu, puji apa? Allah puji Allah, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji makhluk, sabitun. Sabit, tetaplah ia bagi Allah. Habis. Cuba faham dengan cerita begini. Makhluk puji makhluk, orang puji kita. Allah, kembali kepada Allah, habislah. Dia puji aku, hakikat bukan dia puji aku. Ni. Kalau kita faham makna puji, hakikat dia puji Allah. Sebab apa? Ni nikmat ni Tuhan bagi, bukan aku. Kita pun puji dia. Hakikat kita nak memuji apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kalau dia nak berasa itu, ikut dia lah. Yang penting kita jaga kita dulu. Bila orang puji kita, macam mana kita nak faham? Alhamdulillah. Dapat nikmat ni, Alhamdulillah. Semua kembalikan kepada Allah. Simple je. Kalau tuan-tuan ada ilmu ni, insya-Allah tuan-tuan akan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dengan kepahaman, nikmat, perasaan dan keyakinan yang lebih hebat. Jelas? Terima kasih Ibu Ramlah. Baik, sikit lagi. Dan yang keempat, wa idza batada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Yang ni tuan-tuan nantilah dalam program ICS ni, tak sabar-sabar pula nak cerita. Yang ni best. Sebab bismillah ni banyak rahsia tuan-tuan. Banyak rahsia yang perlu kalian belajar. Segala rahsia Quran terletak dalam suratul Fatihah. Segala rahsia suratul Fatihah terletak dalam bismillahirrahmanirrahim. Segala rahsia bismillahirrahmanirrahim terletak dalam huruf ba. Ni bukan cerita Piramli ni. Ni ulama tulis dalam kitab. Segala rahsia ba terletak dalam titik ba. Bikana makana biyakun mayakun. Ni ada ceritanya. Maka apakah bekalnya? Tulis. Wa idza batada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu nak memulakan sesuatu, maka kamu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Nak minum, nak berjalan, nak bekerja, nak mengajar, nak buat live, nak berniaga, semuanya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tuan-tuan, sebelum bismillah tu pun adanya permulaan lagi. Nak cerita permulaan ni. Kita sangka bismillah tu dah mula-mula dah. Belum. Sebelum bismillah tu ada lagi permulaannya. Macam perkataan yang selalu saya baca. Kalau tuan-tuan perasan setiap kali saya nak mulakan live, saya akan baca Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu awal dah. Ni doa bagi bismillah. Sebelum bismillah tu ada lagi rahsia. Allahumma antalaha walau azumat
farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak rahsia ni? Tunggu insya-Allah dalam program ICS nanti saya bantu. Saya akan bagi. Dah ada ulama sebut dalam beberapa kitab tauhid. Siapa membaca begini, Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim, dengan sekian-sekian jumlah, ada perkara-perkara yang Allah Taala mudahkan. Ada perkara-perkara yang Allah Taala berikan. Ada insya-Allah. Sebab tu pentingnya ilmu. Dah. Jadi teknikalnya tuan-tuan dah buat. Sentiasa baca bismillah. Tetapi kepahamannya tuan-tuan belum sampai. Itulah tugasan saya. Dah. InsyaAllah dalam program ICS nanti kita belajar tuan-tuan. Kita belajar. Ustaz kena bayar ke tuan-tuan? Saya selalu buat program percuma. Afwan lakum, program percuma tak ada nilai. Tak ada nilainya tuan-tuan. Sebab tu tengok dah, orang nak menambah nilai. Setiap pagi program Syekhuna Syekh Zainul Asri. Walaupun dia buat secara percuma. Orang yang faham agama tak tergamak. Setiap pagi Syekh baca nama orang yang infak, orang yang sedekah, tuan-tuan khusus kepada Syekh. Berapa ramai? Mentaliti manusia mula berubah. Dia tak boleh tengok Syekh istiqamah mengajar, ilmu ni ilmu. Dah, mahal. Tu orang infak. Tiap-tiap pagi baca nombor saja tuan-tuan, berpuluh-puluh. Ada yang beratus. Sebab apa? Orang tahu nilai. Tak tergamak nak biar Syekh mengajar lah keadaan percuma. Sebab tu kata Imam Syafi'i, lan tanal ilma bisittatin. Kamu tak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Antaranya kena ada belanja. Dah kena ada belanja. Allah, betul mulyati. Yang tu kadang-kadang kita susah nak bagi faham. Saya buka pondok dah hampir 7 tahun tuan-tuan. Dan waktu mula-mula saya buka pondok di Subang Bistari, perkara yang mula-mula saya buat, macam mana saya nak bantu masyarakat Subang Bistari untuk mengaji. Saya mengajar di beberapa surah, saya buat iklan. Kita ada kuliah percuma setiap hari Sabtu dan Ahad untuk orang tua-tua. Mengaji kitab sampai khatam. Sebab kalau surah masjid ni, masalah dia masa je lah. Sebulan sekali, lambat nak khatam. Kita buat dekat pondok seminggu sekali. Dan mengaji bil khusus. Mula-mula ramai tuan-tuan. Lepas tu makin berkurang. Sebab apa? Tak ada yuran, tak ada komitmen. Tak rasa benda tu penting. Akhir sekali, bertahan tak lama, dalam 6 bulan bertahan. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Habis. Sebab apa? Tak ada value. Dah? Dan Alhamdulillah, bila mana saya buat program berbayar ni dah masuk tahun yang ketiga. Bermula 2018, kita buat secara offline. Masuk 2019, masuk 2020, kita terjun pula kepada online sebab ujian PKP dan sebagainya. Namun Alhamdulillah, konsisten tuan-tuan. Di sini menggambarkan apa yang kita dah jalankan dahulu, banyak result yang telah kami terima. Sebab tu ingat, rahsia Bismillahirrahmanirrahim ni hebat. Hebat. Dan akhir sekali, wa idza afrata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dan yang kelima, kalau kalian nak bahagia, saya pun nak bahagia. Kalian nak tenang, saya pun nak tenang. Ayuh, bila mana kita diuji dengan dosa, jangan lupa terus baca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tuan-tuan, yang ni pun ada ilmu yang best. InsyaAllah semua saya akan cerita dengan detail nanti dalam program interaktif Cinta Solat. Sebab saya akan bawa datang satu hadis Nabi SAW. Siapa nak tahu istighfar ni power, kalau tuan-tuan dapat je ilmu ni, saya ulang balik, tuan-tuan dapat je ilmu ni, saya garanti tuan-tuan, sebelum istighfar tuan-tuan dah berasa tenang. Sebab ilmu ni bukan datang dari saya, ilmu ni datang daripada Nabi. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan saya, it's okay, never mind, kata orang Jawa. But jangan engkar kepada kalam Nabi SAW. Sebab tu confident level saya tinggi. Kalau tuan-tuan dengar saja hadis ini, sebelum tuan-tuan istighfar, tuan-tuan dah mula rasa tenang. Tuan-tuan dengar je hadis ni, sebelum tuan-tuan istighfar, tuan-tuan dah mula rasa seronok. Bila dengar je hadis ni, sebelum baca istighfar, tuan-tuan dah berasa, ya Allah, Allah. Belum baca lagi ni. Kalau baca lagi lah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi, semua tu insyaAllah saya akan bantu tuan-tuan nanti dalam program ICS yang akan berlangsung pada hari Sabtu Ahad ni sampai hari Jumaat. InsyaAllah, yang bekerja jangan risau, ada masa. Sebab program kami ni, bagi tuan-tuan yang dah takdir kata tak sempat masuk live,
video tu dirakam dan disimpan. Lepas live, di-save. Lepas di-save, tuan-tuan boleh tengok selama sebulan. Tengok berulang-ulang kali. Jelas ke jelas. Jadi mudah-mudahan saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini. Sebab pukul 10 saya ada kelas kitab ni. Saya ada kelas kitab Harumah Rohani untuk program khatam kitab 2 tuan-tuan. Ini program pengajian kitab selama setahun. Kita buat hari-hari. Hari-hari. Dan minggu lepas kami baru khatam kitab fiqah. 2 minggu lepas sebelum tu kami baru khatam kitab tasawuf. Bagi tuan-tuan yang nak info berkenaan khatam kitab 4.0 yang akan mula dibuka pada 2022, sabar. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.